sekarang kita sudah pun bersama dengan Datuk Seri Azam Baki, Ketua Pusurujaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahniah dari kami Trio On Point untuk Datuk Seri dan juga SPRM itu sendiri, kerana apabila kita membaca rakyat Malaysia terbuka mata Datuk Seri, terkejut ada, puas hati pun ada. Jadi sebagai mukadimahnya Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan kepada kami apakah kartel tender ini dan bagaimana agaknya pembongkaran ini berjaya dilakukan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berhubung kata tender ni, ia adalah hasil daripada maklumat yang kita perolehi daripada risikan kita dan juga maklumat yang diperolehi daripada orang ramai. Saya boleh katakan beginilah, zaman saya kerja dahulu, saya masuk BPR pada 12 bulan Disember 1984 hinggalah penghujung tahun 2000, misal kata dalam tahun 2005, 2006, ketika itu perkembangan teknologi maklumat ini tidak begitu berkembang. Jadi kita nak mendapatkan, saya selalu gunakan ayat cerita ni bukan senang. Dan kadang-kadang cerita saja tapi kita tak lepaskan, tak dapat disahkan. Dewasa ni bila masyarakat dah mula sedar tentang banyak perkara berlaku dan kita pun utilizing information yang diterima daripada kalangan masyarakat, cerita-cerita ni semua membuka mata kami juga. Kerana rumutan-rumutan yang kita terima daripada ahli-ahli perniagaan, kontraktor yang mereka frustrated, mereka berasa kecewa, tidak dapat menang dalam satu tender yang pada mereka kadang-kadang dianggap begitu mudah, tetapi tak dapat juga. Baik. Dan akhirnya berceritalah mereka tentang ada kumpulan-kumpulan tertentu yang menguasai tender-tender atau perolehan-perolehan tertentu di jabatan atau kementerian-kementerian yang berkaitan. Walaupun di satu cerita, tetapi pada kami kita value story itu. Dan di situlah kita mula memasang radar kita, mula kita mau pemantauan, kerana ini ada satu perkara atau isu yang mendatangkan kerugian kepada kerajaan, satu. Yang kedua, satu boleh katakan perompakan kepada mereka yang sepatutnya dapat kerja berkenaan tetapi dah dirompak oleh orang lain akibat kelicikan mereka. Dan juga termasuk juga mereka yang ada di dalam jabatan-jabatan tertentu yang bekerjasama dengan ahli sindiket ini. Jadi bila kita dengar cerita ni, maka kita pun start memasang telinga. Kita mulalah bertanya-tanya di sana di sini dan kita juga berjumpa dengan mangsa-mangsa yang terbabit. Mereka ni rata-rata tak naklah ke depan. Sebab kalau ke depan nanti akan ada tidak balas pula daripada pihak-pihak tertentu. Maka tindakan proaktif SPRM terpaksa dibuat dengan kita membuat analisa daripada maklumat-maklumat ini dan kemudian kita dapatilah wujudnya kartel yang kita sebutkan tadi yang baru-baru telah kita bongkar. Yang mana mereka ni telah sebenarnya bergerak lebih kurang dalam 4-5 tahun lepas. Mungkin lebih daripada itu. Dan rumutan-rumutan masyarakat inilah yang kami pandang nilainya untuk kita berteras. Datuk Seri, bila mula sekali siasatan dijalankan selepas mendapat tip off tu sehinggalah berjaya kes tu dapat diselesaikan? Berapa lama tu tempoh tu? Kalau dari segi tempoh ni saya anggap tak betul lama. Lebih kurang dalam 4 bulan lepas. 4 bulan. Kami dapat tahu cerita ni. Kalau dahulu mungkin kami ambil masa, saya boleh kongsilah dalam kes yang melibatkan satu kes di Sabah yang mungkin semua dah tahu, yang dengan terjumpanya wang tunai yang begitu banyak, 3.3 juta dalam rumah seorang suspek. Itu ambil masa dalam tempoh 1 tahun kami membuat pemantauan. Tapi dewasa ini nampak dengan kecanggihan maklumat yang ada sekarang ataupun teknologi maklumat yang ada sekarang, kita tidak mengambil begitu masa begitu lama. Dalam kes ini dah tempoh 4 bulan lebih lah kita membuat pemantauan dan dapat kita kesan. Dan di sini kita dapat kesan juga kegiatan-kegiatan mereka dalam cuba melarikan hasil-hasil daripada perolehan yang tidak
halal ini. Datuk Seri, difahamkan bahawa banyak lagi kes rasuah kerajaan yang belum lagi dibongkar. Benar ke statement ini, Datuk Seri? Wah, ini soalan cukup emas ni. Susah nak jawab ni. Beginilah, saya tak nafikan memang ada sekelompok-kelompok pegawai kerajaan ataupun jabatan yang tertentu yang dalam radar kami. Itu saya tak nafikan, tapi saya tak boleh dedahkanlah. Yes. Namun demikian, yang poin yang paling penting di sini adalah fokus area SPRM. Dengan kekuatan yang kita ada, kita memfokuskan kepada kes-kes yang mana mendatangkan ketirisan ataupun kerugian kepada negara dan juga kemudaratan kepada rakyat. Kemudaratan ini banyak pelbagai lah. Mungkin keselamatan, mungkin menimbulkan isu sosial budaya dan lain-lain lagi. Jadi SPRM kita memantau kepada perkara ini supaya di masa akan datang kita menjadi sebuah negara yang berdaya maju dan berdaya saing. Dan kita dapat mengurangkan isu-isu ketidaksan dan kita juga boleh mengurangkan isu-isu yang mendatang kemudaratan kepada masyarakat. Ya, Datuk Seri, saya tertarik dengan soalan Justin. Datuk Seri pun cakap soalan panas, tapi saya nak menyejukkan soalan ini. Okey, Datuk Seri, berkaitan dengan isu tersebut, SPRM dipandang ataupun dilihat memainkan peranan sebagai seorang pemancing lah. Seorang nelayan. So bila nelayan tu nak menangkap ikan, adakah ikan yang berada di kolam tersebut ikan-ikan kecil ataupun ada ikan-ikan yang besar, Datuk Seri? Ini soalan lazim lah. Okay. Nak tahu juga gambarannya tu. Yalah, mungkin saya boleh bertanya balik kepada mereka yang selalu bertanya tentang ikan kecil dan besar. Saya di sinilah sebagai Ketua Putrajaya ataupun orang yang paling lama dalam SPRM sekarang, dah bekerja 36 tahun 5 bulan. Kerja saya ini je lah, menyiasat dan menangkap orang. Okey. Kalau saya boleh ambil era zaman saya masuk kerja dahulu, pada tahun 1984, iaitu 17 tahun selepas BPR ditubuhkan, dan hingga ke sekarang, kerelevanan kita dalam kita menangani isu rasuah ni pada ketika itu sesuai pada ketika itu. Baik. Dan dewasa ini saya boleh katakan 5 tahun kebelakangan ni, mungkin saya boleh boleh claim sikit bahawa ikan-ikan kecil ni kita dah kurangkan kes-kesnya. Bukan kata tak ada, tapi kita kurangkan, tapi kita lebih fokus kepada kes-kes yang bergerak secara bergerombolan, ataupun saya selalu sebut sebagai jenayah rasuah yang bergerombolan, ataupun syndicated, ataupun yang melibatkan kes-kes yang melibatkan perolehan yang mendatangkan skala yang besar. Faham. Yang ini tumpuan kita sekarang. Sebab itu baik siapa sajalah di kalangan yang mereka terlibat itu, kita tidak memilih bulu di sini. Kita tidak akan sweep under carpet mana-mana kes yang kita temui. Waima kalau kes itu kecil atau besar. Namun demikian, seperti saya katakan tadi, saya di peringkat kami sekarang ni sejak tahun lepas, tahun 2020 hingga sekarang, tumpuan kami adalah kepada fokus area yang mana supaya kita cuba nak mengurangkan isu-isu ketirisan ini supaya negara kita ni dalam keadaan pandemik COVID-19 ni dapat berdaya maju seperti mana dahulu. Datuk Seri, kita melihat bahawa apa yang telah dilakukan oleh SPRM ni memang berkesan lah. Kalau kita tengok tahun ini saja ada 2 kartel telah ditumpaskan. Iaitu kartel daging pada awal tahun dan kartel sekarang ni kan. Ini besar ni. Jadi mengapa kalau kita tengok mengapa macam tak serik-serik benda ni, dia terus berlaku dan sebagainya, dan kementerian jabatan agensi kerajaan ni menjadi dah terlalu korup dah. Adakah disebabkan tiada pemantauan ataupun sebagainya? Because selepas satu, mungkin benda tu berlaku disebabkan oleh penguatkuasaan daripada SPRM, tetapi terlalu banyak dia punya gerombolan tersebut. Jadi macam apa pendapat Datuk Seri sini? Saya berpendapat perkara ini berlaku adalah kerana 2-3 perkara lah. Mungkin kurang pemantauan itu satu padanya. Ini kurang pemantauan ini adalah berbentuk operasional, di mana ketua jabatan penyelia kanan dia patutnya memantau pegawai. Tetapi lebih pada itu, saya balik kepada teori lama juga pun, ataupun boleh kata kaedah yang lama, tapi masih dipakai daripada dulu hingga sekarang. Relevan, di mana peluang dan peluang itu ada. Negara kita ni, kalau dahulu seperti saya katakan tadi, zaman saya sehinggalah pada tahun
pertengahan 2005-2006, ketika itu ekonomi kita mungkin tidak banyak berkembang. Jadi ruang dan peluang itu kurang. Apabila negara kita masuk kepada negara yang berdaya maju, industri dengan perkembangan ekonomi begitu pesat, maka ruang dan peluang itu ada. Jadi bila ruang dan peluang itu ada, timbul pula tambah lagi pula kurang pemantauan daripada ketua-ketua jabatan, ia menambahkan berat lagi. Antara perkara-perkara yang saya tengok kurang pemantauan yang berlaku ni ialah seperti contohnya ketua-ketua jabatan ataupun penyelia dia tidak mengambil endah tentang lifestyle, tentang tata kelakuan kita nak bawa dan sebagainya. Dia contoh lagi yang senang, dia lihat tentang keburutangan yang serius. Dia tahu tentang pegawai-pegawai keburutangan serius ini adalah indikator-indikator yang boleh mencuruskan pegawai-pegawai itu ke arah melakukan perkara-perkara yang mungkar ataupun salah laku, seperti jenayah rasuah ataupun jenayah yang lain. Jadi bila ruang dan peluang ni ada, ketua-ketua jabatan pula mereka mengambil endah tak endah, dia cuma jaga jabatan mereka supaya jabatan mereka kelihatan baik dan tidak berbunyi. Ini akan menambahkan berat lagi kepada isu rasuah dalam jabatan-jabatan berkenaan. Jadi teruskan Datuk Seri. Hal-hal lain pun juga berlaku. Contohnya kurang pemantauan dari pematuhan SOP ataupun tata cara kerja yang telah sentiasa wujud. Tata cara kerja yang ada ni semua dah baik. Tapi apabila ada pun tata cara kerja tapi tidak ada compliance, tidak dipatuhi, maka tak ada guna pun. Dalam isu kartel contohnya. Kalau katakan saya nak bercakap di sini mungkin tak sedap, tapi saya kena cakap jugalah. Faham. Tidak mungkin pada saya lah, kalau ada ketua jabatan akan menafikan perkara apa yang saya cakapkan ni, tidak mungkin mereka tidak tahu wujudnya kartel ni. Sebab di luar sana, mereka ahli-ahli perniagaan, kontraktor-kontraktor dah bercakap banyak kali. Mereka mengatakan mereka dah banyak kali dah bercakap dan melaporkan kepada ketua-ketua jabatan berkenaan tentang isu kartel ni. Ketua jabatan silih berganti. Menteri silih berganti. Tapi tak ada siapa peduli. Jadi akhirnya mereka frustrated. Faham. Saya bagi contoh lah tentang ini isu di satu negeri dululah. Baik. Tentang isu curi pasir. Okey. Dia pegawai di arah berkenaan mengatakan kaki tangan SO saya tak cukup. Saya dia kata tak mampu untuk memantau. Baik. Kita buktikan bahawa kecurian pasir itu dah berlaku selama 10 tahun. DO pun mungkin dah 3-4 kali bertukar. Sila berkati. Jadi adakah alasan-alasan ini boleh diterima oleh masyarakat mengatakan bahawa mereka naif ataupun tidak tahu langsung tentang berlakunya isu kecurian pasir. Ini bagi contoh lah, banyak lagi isu-isu kecurian dan sebagainya. Sebalik pada cerita isu kartel ni, bolehkah kita nak percaya di kalangan pegawai kerajaan mengatakan, oh ini perkara yang baru berlaku dan kami tak sedar ianya berlaku. Rasa saya tak mungkin. Jadi tugas kami pula di SPRM ni untuk membongkar perkara ini dan menunjukkan bahawa faktanya ia adalah berlaku. Dan kami cuba supaya mungkin supaya kes ini dapat diketengahkan. Dan tindakan kami sekarang ini bukan setakat saja kita nak pergi pada pertuduhan di mahkamah, tetapi kita nak merampas harta-harta yang diperolehi oleh mereka ni untuk dikembalikan kepada rakyat. Datuk Seri, apakah kita hanya mahu meletakkan kesalahan kepada kaki tangan kerajaan semata-mata? Jadi bagaimana pula dengan ketua-ketua sindiket yang mengumpan, yang menyuap kepada kaki tangan kerajaan ini? Kerana sebab kalau pastinya ada yang memberi dan juga ada yang terima. Jadi, apakah tindakan sebenarnya yang boleh dilakukan kepada ketua-ketua sindiket ni oleh SPRM? Saya ingin mengingatkan balik bahawa Undang-Undang Rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 terutama di bawah Seksyen 16 atau 17 sama saja kesalahan bagi mereka yang memberi ataupun yang menerima. Mungkin saya boleh refresh sedikit bahawa memang banyak kes-kes yang mana kita tuduh di mahkamah ialah kepada mereka yang menerima. Kerana apa? Kita lebihkan kepada mereka yang menerima kerana mereka ni diberi kuasa, diberi tanggungjawab, diberi amanah, mereka telah pecah amanah dalam menjalankan tanggungjawab. Tetapi tidak lupa juga bahawa ruang dan peluang ini tidak akan wujud kalau sekiranya tidak ada mereka yang menawarkan atau memberi.
Sebab tu kita tengok kes-kes. Kalau kes-kes yang mana mungkin saya boleh kata kes-kes kategori penguatkuasaan lah. Penguatkuasaan ni selalunya mereka yang menerima tu yang kita bawa ke tengah. Kenapa? Mereka yang menerima ni dia macam mendatangkan satu desakan ataupun ugutan ataupun paksaan sehingga pihak yang di satu lagi terpaksa memberi ataupun dalam isu untuk mendapatkan kelulusan sesuatu projek, lesen dan sebagainya, pihak yang menerima itu lebih mendesak. Namun demikian, dalam isu yang melibatkan syndicate crime yang ini yang kami akan usahakan lebih lagi supaya mereka ketua-ketua sindiket ini juga dibawa bersama. Dan kita mengusahakan bahawa bukan saja mereka yang memberi, yang menerima, dua-dua sekali kita nak bawa ke tengah. Jadi tindakan tu akan jadi pelbagai. Bagi mereka yang menerima, kita akan tuduh menerima. Mereka yang memberi itu adalah mereka akan juga dituduh, termasuk juga apabila dia memberi, maka dia mendatangkan hasil jenayah daripada akibat pada pemberian itu kerana perolehan yang tender yang diperolehi itu adalah secara rasuah, maka harta ataupun illegal proceed yang diperolehi itu mestilah kita kembalikan kepada negara. Sebab itu apabila tuan-tuan yang bertiga tengok apabila kami membuat perampasan dan sebagainya, perampasan itu bukan sekadar perampasan, ia adalah untuk dilucutkan kepada negara. Ya, Datuk Seri, sebelum kita mendengarkan nasihat Datuk Seri sebagai individu yang paling lama di SPRM, menurut kata Datuk Seri tadi sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM sendiri saya percaya tidak lari daripada anasir-anasir yang datang untuk menyelamatkan diri dan juga untuk menyogok. So saya nak tahu Datuk Seri punya kata-kata, Datuk Seri punya nasihat kepada anak buah Datuk Seri sendiri, bagaimana untuk mengekalkan integriti, nama dan juga nak menjaga maruah SPRM itu sendiri, Datuk Seri. Luar biasa saya soalan senang ni. saja. Saya tak ada nak berlapik-lapik di sini. Orang putih kata no stone unturned lah. Kalau sekiranya melibatkan pegawai saya tidak ada berkompromi di sini. Kerana mereka patutnya lebih berintegriti, whiter than white daripada pegawai-pegawai lain. Sebab itu saya dah banyak kali nasihatkan. Baik dari segi sama ada mereka melakukan jenayah, lain-lain jenayah apa pun ataupun salah laku, tindakan tegas memang diambil. Dan saya pun juga adalah pengurusi pada lembaga tata tertib untuk kumpulan-kumpulan tertentu. Memang saya tidak ada bagi muka. Kalau sekiranya contohnya ada baru-baru ni kes melibatkan membocor maklumat, saya tak ada pilih kasih. Saya tidak ada nak kesian-kesian. Tindakan saya itu very stern, iaitu cadangkan buang kerja saja. Ataupun kalau sekiranya ada kes jenayah boleh dituduh oleh mana-mana authority, saya persilakan. Tidak ada saya nak melindungi mana-mana pun. Itu nasihat saya. Sabar, Datuk. Kental. Datuk Seri memang kental. Kental lu. So Datuk, antara soalan terakhir lah. Yes. Jadi orang bertanya kan, dulu kalau dulu gejala rasuah melibatkan kaki tangan awam ni kurang. Dengar. Berbandingkan sekarang ni, adakah disebabkan oleh semangat ke ataupun tamak ke ataupun kurang kursus ke dan sebagainya? Ada missing link kat situ antara dulu dan sekarang. Jadi apa pandangan Datuk Seri, adakah perlu dibanyakkan lagi kursus-kursus kesedaran dan sebagainya? Begini, kalau saya boleh share lah, umur saya pun dah 58 tahun. Jadi ketika saya boleh share juga dari segi saya punya sentimen apabila saya memasuki perkhidmatan kerajaan bersama dengan sekarang ni seangkatan dengan saya ni, ada yang dah jadi ketua jabatan, ada yang jadi ketua setiausaha dan sebagainya. Arti rata-rata saya merasakan kami bila masuk dalam perkhidmatan kerajaan, kami nak cuba membuat yang terbaik dengan gaji kami yang ketika itu yang tidak seberapa lah. Kalau gaji saya senang je. Saya ingat daripada dulu hingga sekarang gaji saya RM780 je sebulan. Campur allowance khidmat awal tu dapatlah lebih kurang dekat 1,000. Dan saya rasa lebih kurang sama apple to apple pun kalau katakan dari segi bayar hutang sana hutang sini. Tapi kita lebih memahami apa maksud amanah ataupun etika ketika itu. Zaman sekarang kita gunakan air canggih sikit lah, namanya integrity. Jadi perkara ni berlalu kemudian apabila saya lihat dengan perkembangan teknologi dan juga ruang dan peluang yang terbuka, seolah-olah pegawai-pegawai yang masuk dalam perkhidmatan kerajaan sekarang, dia masuk kerana dia nak bekerja.
bukan dia nak berkhidmat ataupun dia merasai untuk berkhidmat kepada masyarakat. Baik. Jadi bila dia masuk dalam perkhidmatan awam ni, dia rasa untuk dia cari makan saja. Dia bukan merasakan untuk menjalankan khidmat bakti kepada masyarakat. Kami dulu, sebab tu kadang-kadang bila kita ni dalam zaman yang tidak seberapa ada, kita merasakan ada value. Kita menghargai apa yang kita dapat. Zaman sekarang ni mungkin value tu kurang. Sebab itu tak salah dalam satu survey yang pernah kami buat pada lebih kurang tahun 2002 ke 2003 dahulu, di kalangan mahasiswa, 30% daripada mahasiswa yang telah dibuat survey mengatakan mereka sanggup mengambil rasuah sekiranya diberi peluang. Dan mereka yang 30% ni sekarang dalam market. Dan golongan ni yang juga sekarang ni banyak disiasat ataupun ditangkap oleh SPRM. Datuk Seri, tidak adakah macam khusus kenegaraan ke khusus jati diri dan sebagainya, Datuk Seri? Saya nak pergi ke poin tu. Sebab dulu kami sentiasa didedahkan dengan value-value yang baik. Baik khusus jangka pendek ke jangka panjang. Sekarang ni saya tak tahu, saya boleh kata saya nak menggesakan jugalah kepada kerajaan ataupun mana-mana jabatan yang berkaitan yang boleh menguruskan di mana kita kerajaan sekarang ni perlu membuat investment balik seperti mana dahulu dengan mewajibkan pegawai-pegawai kita ni untuk meningkatkan jati diri. Khusus-khusus ni mestilah bersstrategi atau bersistematik, seperti contoh khusus-khusus kenegaraan. Tempoh seminggu ke 2 minggu. Paksa rela. Dulu nak masuk kita untuk confirmation seminggu kena. Khusus induksi dan sebagainya, dan termasuk khusus-khusus kenderaan. Kemudian kita recharge balik diri kita dalam tempoh perkhidmatan kita tu untuk pergi kursus dan seminggu atau 2 minggu. Kursus kenegaraan ke, kursus biro tata negara, apa baik tak kisahlah. Kerana ini kursus-kursus yang mana sebenarnya untuk mengingatkan balik tentang siapa kita. Betul. Ini masalahnya, pegawai kerajaan dia tak ingat diri dia siapa dia dan untuk apa dia bekerja. Ini yang saya setuju dengan Datuk Zaini. There is a missing link among the civil servant yang mana mereka ni tidak merasakan ada keperluan untuk mereka berkhidmat dengan begitu baik ataupun cekap dan juga beramanah dalam perkhidmatan kerajaan ni. Ini perkara ni dipanggil feel factor ni mesti dibawa balik dalam perkhidmatan kerajaan. Dari situ saya nampak mungkin kita boleh kurangkan sikit isu-isu ataupun kurangkan banyak lagi isu-isu salah laku ataupun isu rasuah, jenayah lain dan juga pelbagai lagi. Baik, Datuk Seri. Terima kasih. Seronok berborak dengan Datuk Seri. Mungkin Azam itu pandangan bagi segelintir. So, siapa makan cili, dia rasa pedas. Kita pun tidaklah mahu letakkan nila titik habis rosak susu sebelanga. Tapi hakikatnya memang bak kata Datuk Seri, itu memang ada. Berlaku. Jadi, kita mengharapkan pengajaran dalam perbualan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat. Sekali lagi, Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak. Datuk Seri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM.